Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Polis di Raja Malaysia telah menyiasat anak kepada bekas timbalan Perdana Menteri. Sahabat-sahabat semua, kerana dikatakan membuat kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan juga berbau hasutan, sahabat-sahabat semua. Jadi siapakah individu itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Dan juga turut terkait dalam kenyataan beliau itu adalah Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin membawakan anda ya kenyataan media ini berkaitan dengan anak bekas timbalan Perdana Menteri. Tapi sebelum itu sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Blok DAP akan jadi tuan polis siasat anak bekas timbalan Perdana Menteri. Ini dia. So, individu ini adalah dalam gambar itu. So, siapakah dia? Tamrin Abdul Ghaffar, anak bekas timbalan Perdana Menteri, akan disoal siasat polis Selasa depan berhubung catatan bloknya yang meramalkan penguasaan DAP terhadap politik Malaysia pada masa hadapan. Tamrin dijadualkan akan memberikan keterangan kepada polis pada 16 April jam 10 pagi, kata Peguam Tamrin Rafiq Rashid Ali kepada Free Malaysia Today. Tamrin merupakan anak kepada Allahyarham Abdul Ghaffar Baba. Dalam catatan blog Tamrin bertarikh 4 April, dia berkata semua orang Melayu dan Raja-Raja Melayu mesti sedar bahawa malapetaka akan menimpa jika DAP mengambil alih. Bagi saya ini adalah satu kenyataan yang berbau hasutan dan juga resis sahabat-sahabat semua. Jadi hantaran Tamrin bertajuk 10 tahun lagi DAP akan jadi tuan. Ini menyebabkan DAP mempunyai blok terbesar ahli parlimen dalam kerajaan persekutuan hari ini dengan 42 kerusinya. Bolehkah kita bayangkan 22% DAP menguasai 70% bangsa Melayu di tanah Melayu soalnya? Pun begitu tidak jelas dari mana dia mendapat angka 22% itu. Semalam, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata dia telah menelpon Tamrin untuk tidak terlalu keras pada catatan di blognya. Dan jika tidak, Bukit Aman akan datang panggil. Katanya, sambil merujuk kepada ibu pejabat polis itu. Bagaimanapun amarahnya terlambat kerana Tamrin memaklumkan dia telah pun dipanggil oleh Bukit Aman. Namun Zaid mengecam tindakan polis itu, berkata dia terkejut polis akan mengambil seorang berdasarkan ramalan. Itu bukan ramalan, itu sebuah kenyataan yang berbau hasutan. Jadi dia melahirkan rasa ingin tahu siapa yang membuat laporan polis terhadap Tamrin berhubung perkara itu. Membuat ramalan tidak sepatutnya menjadi kesalahan. Hebat ya. Sekarang ini di Malaysia ada yang tukang dalil, ada yang jadi nujum pak belalang dan sebagainya. Jadi sudah tentu DAP tidak berasa sangat kecewa. Sudah tentu DAP tidak akan berasa sangat kecewa dengan naratif itu untuk membuat laporan, katanya. Dia juga menolak UMNO akan terlibat dalam perkara itu kerana mereka sudah sibuk dengan isu stokin dan juga dengan tapak kasut. Pun begitu, catatan di blog Tamrin itu turut menyentuh hal-hal lain dan membuat dakwaan tertentu kepada pemimpin negara seperti Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga timbalan Perdana Menteri. Jadi tidak dinyatakan apakah yang dinyatakan itu, namun kita akan berikan update ya dari masa ke semasa ya berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua. Jadi tindakan polis ya sewajarnya harus mengambil keterangan maupun menyiasat ya individu ini, yaitu Tamrin Abdul Ghaffar, yaitu anak kepada bekas timbalan Perdana Menteri, kerana ya perkara seperti ini boleh menimbulkan ketidakharmonian apatah lagi mengatakan kononnya DAP akan berkuasa dan sebagainya. Itu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya lah. Sebagaimana dengan anda sahabat-sahabat semua, adakah anda setuju atau tidak? Mungkin anda boleh berikan sedikit komen berkaitan dengan isu itu. Jadi selain daripada itu, sebelum saya mengakhiri kongsian hari ini, saya juga ingin memberikan sedikit kongsian berkaitan dengan kenyataan terkini Perdana Menteri kita yang sejak dahulunya tidak habis-habis mengkritik, memperjuangkan hak rakyat Palestin Gaza, sahabat semua. Katanya dunia perlu desak penghapusan penduduk Palestin dihentikan. Itu antara kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Jadi komuniti antarabangsa perlu segera untuk mendesak agar pembantaian dan penghapusan rakyat Palestin di Gaza dihentikan. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga berkata perkara itu dinyatakan oleh beliau kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam perbincangan melalui telefon tentang berbagai isu serantau dan antarabangsa termasuk isu semasa di Palestin. Dan katanya, saya nyatakan bahwa komuniti antarabangsa perlu segera mendesak pembantaian dan penghapusan rakyat Gaza dihentikan. Malaysia akan terus komited dalam menyuarakan pendirian tegas negara mengenai nasib rakyat Palestin di pentas dunia, katanya dalam satu hantaran di Facebook rasminya hari ini. Datuk Seri juga berkata Presiden Turki juga menzahirkan harapan untuk memperhebatkan hubungan kedua-dua negara, terutama dalam bidang perdagangan dan juga pertahanan. Panggilan telefon itu juga dimanfaatkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk sekali lagi mengundang Erdogan ke Malaysia. Menurut Anwar, kedua-dua mereka turut berbalas ucapan Hari Raya Aidilfitri selain mendoakan masing-masing untuk terus diberikan kesihatan yang baik untuk memimpin negara. Jadi itu antara kenyataan ya Perdana Menteri kita hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita harap didengari oleh rakyat ya di seluruh dunia, komited dan juga kesungguhan Perdana Menteri kita untuk memperjuangkan ya rakyat Palestin khususnya. Jadi sahabat semua, ini antara satu perkara yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama. Dan satu lagi pertama tadi berkaitan dengan kenyataannya daripada bekas anak kepada timbalan Perdana Menteri ya, bagi saya ia adalah sesuatu yang tidak bertanggungjawab sahabat semua. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, satu lagi kenyataan terkini Perdana Menteri kita, yang mana Perdana Menteri yang berarah selesaikan isu segera masalah sesak panas di ward kelas 3 HKL Hospital Kuala Lumpur. Itu antara kenyataan ya daripada Datuk Seri, gesaan yang dibuat ya oleh Perdana Menteri kita, yang mana kerajaan akan menyegerakan penyediaan kemudahan yang perlu di ward kelas 3 Hospital Kuala Lumpur demi keselesaan pesakit, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad akan meneliti keperluan terbabit serta permasalahan lain untuk dibawa kepada jemaah menteri. Kita lihat sendiri kawasan ward kelas 3 itu katanya panas sesak ya, dan juga Menteri Zulkifli akan bawa untuk perhatian jemaah menteri agar kita segerakan ya mana yang perlu, katanya kepada pemberita hari ini. Dan terdahulu beliau dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail diiringi oleh Dr. Zulkifli dan pengarah Hospital Kuala Lumpur Datin Paduka Dr. Hana Johan melawat pesakit yang sedang dirawat di ward perubahan kelas ketiga di Hospital Kuala Lumpur. Jadi Anwar berkata beliau yakin Dr. Zulkifli dan Dr. Hana dimaklumkan masalah yang mendesak dan perlu diberi perhatian oleh Kementerian Kesihatan serta kerajaan bagi memastikan penyediaan prasarana yang lebih baik di hospital berkenaan. Terbaik Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua ya, dalam masa-masa cuti ini beliau mempunyai masa lagi ya, meluangkan masa untuk melawat ya pesakit-pesakit. Ini antara gambar ya yang kita dapat lihat sahabat-sahabat semua. Jadi inilah Perdana Menteri kita yang bekerja tanpa rehat walaupun dia hari ini cuti hari raya sambutan Aidilfitri sahabat semua, tapi Perdana Menteri kita tetap ya melakukan tanggungjawab beliau sebagai Perdana Menteri kita terbaik. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai sini saja. Sekiranya anda ingin memberikan sebarang komentar, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.